إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin muslimin muslimat, para guru, ustaz dan seluruh ahli jemaah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita dapat sama-sama bertemu di rumah Allah. Dan untuk pada tahun ni pertemuan pertama lah tahun 2024 dan kita bersyukur atas Allah izinkan kita ni, beri peluang kita dengan panjangkannya umur kita. Mudah-mudahan semuanya dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ni kita apa yang kita nak sambungkan kelas ni adalah tadabbur. Sebelum kita mula kelas tadabbur ni, jadi kita sambung ayat surah Yasin. Siapa yang ingatlah, ayat yang ke-6. Hari ni kita masuk insya-Allah surah Yasin ayat yang ke-6. Sebelum tu kita faham dulu tujuan tadabbur ni lah. Jadi soalan dia supaya kita dapat satu pegangan dalam sebuah ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak kongsikan. Jadi soalan dia yang kita buat ni, kenapa saya tadabbur Al-Quran? Kenapa saya tadabbur Al-Quran? Jadi ni soalan untuk siapa? Untuk kita sendiri. Ni kenapa saya tadabbur Al-Quran? Ini istilah tadabbur kan? Sekarang dah dengar dah. Jadi jawapan dia adalah kerana surah 47. Jawapan dia. Ini jawapan dia. Kerana apa? Allah berfirman dalam surah 47. Kita buka surah ni, ayat yang ke-24. Surah 47, ayat yang ke-24. Muka surat 509. 509. Kalau ada mushaf boleh buka. Kalau ada handphone atau apa sajalah alat boleh gunakan insya-Allah. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sama-sama tilawah. Mudah-mudahan beroleh rahmat dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas bacaan kita ni. Sampai kita lihat ayat-ayat yang mulia ni sama-sama. Baik, kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Barakallahu fikum. Baik, jadi Allah bertanya kepada kita dalam ayat ni. Kita teliti betul-betul satu persatu makna dia. Kemudian saya terangkan. Fala.
yatadabbaruna al-Qur'ana. Baik, apa makna satu-satu? Ada berapa kalimah ni? A, satu. Kedua, fa. Ketiga, la. Keempat, yatadabbaruna. Dan kelima, Al-Quran. Yatadabbaruna Quran ni sebenarnya ada dua kalimah dalam. Jadi dalam ayat ni ada satu kalimah, dua, tiga, empat, waw ni lima, enam. 6 perkataan Allah tanya kita. Jadi apa maksud A ni? A ni maksud dia asalnya ni kata tanya. Kata tanya. Jadi kat sini ada soalan. Istifham. Istifhamiyah. Cara soalan dia. Jadi Allah tanya apa ni? Apakah? Terjemah dia kata apa? Mengapakah kan? Terjemah tu dia mana hasil daripada mafhum. Setelah dia tengok kepada seluruh konteks, maka kesimpulannya macam itulah yang paling ringkas. Mengapakah? Asal dia apakah lah. Baik. Kemudian fa apa fa? Fa ni maka. Maka ni maksudnya lanjutan daripada satu persoalan. Maka ni kesan dia. Maka ataupun lalu la yatadabbaruna. Jadi ni kat sini satu frasa kerja, kata kerja. Apa makna dia ni? La yatadabbaruna ni ada tiga sini. La, tidak. Yatadabbaruna, waw ni ada mereka. Jadi kita kesimpulkan mereka ni letak depan sekali, belakang depan sekali. Mereka. Oh, masuk la dalam ni. Tidak apa? Yatadabbur. Apa ni? Ni lah perkataan tadabbur. Yatadabbar. Ni perkataan apa? Tadabbur. Waw ni apa? Mereka. Bahasa Arab ni macam ni lah. Akhirnya bila kita jadi bahasa kita, yang belakang jadi kat depan macam tu. Susunan dia. Jadi maksud dia mereka, la ni jadi kat sini. Tidak. Yatadabbur apa? Sekarang ni kita nak faham apa itu tadabbur. Apa terjemahan dia? Quran terjemahan dia. Kalau boleh semua Quran terjemahan ke semua dah pandai bahasa Arab? Kalau tak ada tengok Quran terjemahan. Apa maksud dia? Terjemahan tu panjang kadang-kadang. Apa dia? Merenung lagi memahami isi kandungan. Nampak? Itu maksud yang tafsir panjang maksud dia, berjela jadi. Jadi nak dapat kepada memahami isi itu sebenarnya tadabbur ni satu ulama antaranya Imam Qurtubi dia kata apa itu tadabbur? Ada 4 benda yang kita kena buat sampailah hasil memahami isi kandungan tu. Apa pertama kena buat? Pertama, satu, baca. Dah baca? Jadi ni apa dia? Perhatikan lafaz. Baca lafaz. Ni lafaz. Satu, baca lafaz je lah dengan baik. Itulah kita belajar huruf, makhraj huruf, sifat huruf. Sebab bahasa Arab ni huruf lain sikit dia shin. Kan? Sin. Ha dengan ha saja pun dah lain, maksud terus lain. Satu. Yang kedua, proses kedua apa? Fahami makna dia pula. Ketiga, cari ibrah dia. Keempat, kesan. Kesan dan tindakan. 4 proses ni nama dia tadabbur. 4 proses ni nama dia tadabbur. Jadi kat sini ada apa ni? Proses pendidikan. Pertama apa? Menghasilkan jalan ni kognitif kita. Barulah dia pergi mana? Behavior, tindakan orang. Kalau kita tengok kat universiti pun kan dia ada dia punya tu, dia tu lah. Kognitif, apa behavior lagi apa dia? Psikomotor lah macam-macam. Dia punya untuk apa? Untuk kita
nilai orang, nilai manusia tu antaranya lah. Dia cakap ni Quran sebenarnya ada semua tu. Tapi manusia ni bila dia tak ambil yang ni, akhirnya apa? Nilai-nilai akhlak dia berbeza daripada acuan yang Allah nak kita ada menerusi Quran. Jadi akhirnya manusia ni dia apa yang terpengaruh kat dia? Yang mudah, yang benda tu beri kesan kat dia dan akhirnya inilah yang dihabiskan setiap masa. Benda lain lah. Sebab tu ada orang dengan hiburannya, dengan macam-macam medium hari ni. Tapi bila dengan Quran dia terangsang tak? Tak rasa apa-apa. Sebab dia tak biasa buat macam ni. Sebab dia tak apa? Tak renung dalam-dalam. Nazar. Dan secara apa? Sungguh-sungguh. Tapi kat benda lain, dia habis kat situ. Sebab itulah akhirnya dia tak sedar yang dia buang masa lama kat situ. Betul tak? Manusia bila dia dah itu sentiasa, dia rasa benda tu macam dia galik benda tu. Jadi hari ni ramai manusia, dia boleh renung apa? Tengok dia renung ni kan. Bukan buka Quran pun, dia buka apa? Benda-benda tu kan. Dia tak sedar habis lama kat situ. Tapi Quran ni, punyalah dia tak biasa dengan cara macam ni. Tadabbur ni, perhatikan, baca betul-betul ni. Dia biasa mungkin yang, ataupun tak ambil yang pertama. Ini langkah proses yang kita kena letakkan panca indera kita, telinga, mata kita semua, sampailah ke hati kita kepada Quran. Jadi sekarang, Allah tanya kepada siapa ni? Kepada mereka. Jadi, apakah ni sebenarnya? Dia ada soalan kat sini. Sebab ini bila istifham, dia mesti ada konteks soalan, barulah jawab istifham. Tapi dalam ayat ni, konteks soalan dia apa? Tak ada, tak nampak. Tapi terus Allah jawab, kesan dia. Kenapa? Sebab pertanyaan kat sini untuk kita. Kat sini apa dia? Apakah apa ni? Apa soalan dia? Apakah halangan dia? Apakah punca? Apakah sebab? Apakah apa lagi? Alasan. Ini semua ni benda yang kena kita fikirkan. Jadi Allah tanya sekarang ni, apakah halangan kamu? Apakah punca mereka ni? Apakah sebab? Apakah alasan mereka ni? Kan? Lalu maka mereka tidak apa? Tidak. Kita boleh takdir kat sini ni. Sebab ni perbuatan, benda yang sedang berlaku. Tidak apa? Tidak ada masa. Tidak mahu. Mahu apa? Tadabbur Quran. Tadabbur Al-Quran. Siapa tanya? Allah tanya. Allah tanya kat siapa? Mereka ni siapa? Siapa mereka? Dia ada bahasa dalam ucapan manusia, dia ada 3 kan? Apa dia? First person, second person, third person, betul? Kan? Sekarang ni dalam ayat ni siapa first person? Allah. Ni firman Allah. Allah sedang cakap ni, Allah sedang cakap. Allah cakap dengan siapa ni? Jadi Allah ni, Quran ni siapa punya? Allah. Sekarang ni Allah. Allah bertanya kepada siapa ni? Rasulullah. Dan Rasul ni, Quran ni, Rasulullah beri pada siapa Quran? Mereka ni. Siapa mereka? Manusia kita semua. Jadi sekarang Allah tanya kita, apakah alasan mereka? Apakah halangan mereka? Apakah punca mereka? Apakah sibuk sangat mereka ni? Itu mana? Lalu maka mereka ni, hidup mereka tak mahu, tak ada masa nak tadabbur Quran. Buat part ni dekat Quran. Kat tempat lain boleh kamu buat empat-empat tu, berhabis masa. Tapi dekat Quran satu ayat pun kamu tak boleh buat. Buka pun tak mahu. Contohnya, tengok. Jadi sekarang ni Allah tanya siapa? Tanya Rasul, bagi pihak siapa? Kita ni. Jadi directnya Allah tanya kita lah sebenarnya. Okey. Analogi dia mudah aja macam ni ya. Quran ni istimewa tak? Istimewa sangat. Quran ni dalam hadis yang disebut ma'dubatullah. Apa tu? Hidangan istimewa daripada Allah untuk kita santap dia. Jadi ada seorang anak dah lama tak jumpa ibu dia, mungkin duduk asrama lama, dia pun balik rumah. Mak dia kan, rindu ni, suka seronok ni nak jumpa anak dia. Mak dia beli ikan paling mahal sekali, paling fresh.
Dan dia beli ramuan semua, dia nak masak sedap-sedap. Supaya anak dia balik nanti bau masak, anak dia nak makan. Jadi dia pun siapkan masakan dengan susah payah. Dia pergi tadi tu kan, beli, habis belanja banyak. Dia pun siap masak elok-elok. Dia pun siap tengok-tengok anak dia apa? Tak nak makan. Jadi mak dia tanya apa kakak? Mak dia tanya ke tak tanya? Mak dia sayang dia mesti tanya. Mak dia tanya apa? Kenapa kamu tak nak makan? Kenapa mak dia tanya? Sebab sayang. Allah Subhanahu Wa Taala ni, penurunan Quran ni dan Quran sampai ke kita ni senang tak? Senang ke susah? Penuh dengan perjuangan Nabi. Sampailah sempurna wahyu. Sahabat kan menunggu wahyu masa tu semua ni. Dan ni berita gembira. Sempurnanya agama. Bila Quran ni sampai kan, turun. Jadi susah payah Quran ni juga Allah ni kenapa? Kenapa Allah bagi Quran? Macam sifat perasaan apa? Ibu tadi dia siap masak untuk apa? Anak dia makan enak ni, sedap dia rasa perasaan. Allah harapkan kita ni makan Quran ni bukan makanlah apa dia? Hayati Quran. Jadi cara kita nak makan hadam Quran dengan tadabbur. Cara kita nak hadam masakan ibu tadi apa? Dengan santap rasa sedap-sedap kan? Macam tu juga dengan Quran ni. Sama tak? Kenapa Allah tanya kita? Mak dia tanya anak dia sebab apa? Sayang. Allah tanya kita sebab apa? Sayang juga. Jadi sekarang ni anak dia tanya, mak dia tanya anak dia, kenapa tak nak makan? Jadi kemungkinan anak dia tak nak makan, tak ada selera makan sebab apa? Kita kalau tak nak makan, apa alasan dia? Sebab dah makan tadi. Ataupun sebab tak sihat. Dua je kan? Okay, sebab dah makan tadi. Jadi rupanya manusia ni, kenapa dia tak nak tadabbur Quran? Sebab dia dah sumbat banyak benda lain rupanya. Akhirnya Quran dia jadi tak ada kat dia dah. Sebab banyak benda lain yang halang dia dah. Minda dia, mindset dia dah rosak sebab apa? Banyak sumbat benda lain. Sehingga Quran ni tak boleh masuk kat dia dah. Na'udzubillah, kita tak nak macam tu. Ataupun kalau bukan kerana tu, sebab apa? Sebab dia sakit. Jadi mak dia tanya, kenapa tak makan? Sakit ke? Betul? Jadi Allah tanya hamba dia, kenapa kamu tak nak tadabbur Quran? Tengok Allah jawab apa? Cuba tengok ayat seterusnya. Sama macam tadi juga. Jadi kalau tadi orang tu tak selera makan, mungkin perut dia sakit. Tapi kalau orang tak ada selera dengan Quran, nak tadabbur, mungkin apa yang sakit? Cuba tengok ayat tu. Am ala qulubin aqfaluha, atau hati kamu dah sakit, terkunci. Rupa-rupanya kita tak ada selera dengan Quran, nak perhatikan makna di sikit pun baca pun rasa macam berat sungguh. Ingat, rupanya apa? Allah tanya ni, rupanya hati kita ada masalah. Na'udzubillah min zalik. Kita dah kenyang sangat benda lain, sedangkan benda yang paling enak ni yang sepatutnya ada dalam kita, kita tak boleh nak masuk dah. Buanglah banyak-banyak benda lain tu supaya Quran boleh masuk dengan kita. Inilah tadabbur. Jadi sekarang ni soalan, kenapa saya tadabbur Quran? Sebab teguran Allah ni lah. Kita mesti usaha, lawan, cari masa macam mana kurang-kurang satu ayat kita nak hayati dia cukup-cukup, memberi kesan besar kat kita Quran ni. Bagi masa tengok makna dia apakah ibrah ni. 4 benda yang kita boleh buat dengan Quran. Sebab tu Allah tanya tadi, kenapa mereka ni tak mahu tadabbur Quran? Ke mereka ni tak sihat? Apa yang sakit? Am ala qulubin aqfalwa, hati kamu ni tak sihat. Kena rawat ni. Jadi siapa yang rasa masih susah lagi nak tadabbur ni kan? Rasa benda lain boleh buat banyak, buang masa banyak lain boleh. Tengok wasiat lama-lama boleh. Tapi bila Quran nak buka sikit pun, ingatlah benda ni. Allah tegur kita, tegur siapa ni? Mereka siapa? Semua. Saya sekali. Kalau saya pun sama, saya ada penyakit. Jadi itulah kenapa kita ambil masa untuk tadabbur Quran. Bukan masa ni je sebenarnya. Supaya kita boleh bawa balik kat rumah, buka balik. Tadi Ustaz buka ayat apa kan? Ini ayat ni. Bukan ayat untuk Ustaz je, ayat untuk kita semua. Dan kita akan bertemu dengan Allah secara apa? Personal, masing-masing nanti. Untuk dihisap. Bukan orang ramai ni tak ada. Personal. Walaupun berkumpul ramai. Tapi setiap orang akan dihisap masing-masing dengan Allah. Jadi sebab tu ayat Allah ni, setiap ayat ni, ya untuk kita juga masing-masing. Personal kita kena ambil. Walaupun kita tadabbur sama-sama, tapi masing-masing dapat tindakan dan kesan yang berbeza dia. Jadi itulah yang kita, kenapa kelas saya memang tadabbur je. Kan? Jadi inilah sebabnya. Jadi kita dah dapat jawapan. Kenapa saya tadabbur Quran? Ayat ni lah yang memberi impak besar pada jiwa saya. Kurang satu ayat pun cukup lah. Dan kita pun dengan mungkin kemampuan yang terhad kan. Tapi Allah ni maha pengampun. Allah tak tengok banyak mana kita tadabbur, tak. Kurang-kurangnya ada bukti. Kita jumpa Allah nanti saat akhir.
kita sungguh-sungguh gunakan semua ni untuk lihat ayat Allah yang mulia ni. Menyantap dia dengan cukup rasa lazat tu. Itulah yang kita nak. Boleh dapat? Mudah-mudahan ayat ni menjadi perangsang kita kenapa tadabbur. Bukannya kelas saya saja, kalau ada kelas tadabbur lain pun datang. Sebab tadabbur ni sangat, tengok Allah sebut. Benda ni penting untuk kita. Dan ia merawat apa? Hati kita yang rupanya ada selaput. Akfal ni maknanya kunci. Dia nak bersihkan. Boleh InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan semua lepas ni kita boleh majukan tadabbur. Sebab tu saya harap semua kita bila tadabbur ni apa? Memang susah sikit. Kena bekerja sikit. Ada gadget, buka aja Quran yang ayat saya buka tu. Kalau ada Quran, buka dan kita boleh tanda supaya balik rumah kita boleh tengok ayat ni. Tapi kalau mungkin dengar je, kita pun dah tak hafal ayat. Mana pun kita tak tahu kan, kabur kan. Memang tak dapat lah. Ni saya nak harap balik-balik, kita memang nak baca Quran. Balik tu tengok, ya Allah ayat ni, baru saya tahu. Rupanya ada ayat dah ni. Kita dah celik Quran dah. Dah tahu dah banyak-banyak ayat tadi. Sebab kita nak harap buka sini mungkin sukar kan dengan itulah yang kita nak bantu. Tujuan itulah. Itu saya kata, jom kita kelas ni ada apa? Ada Quran semua. Kalau boleh apa? Buka lah dengan santai lah. Sama-sama buka kan kita baca. Itulah kaedah dia. Memang lambat sikit satu ayat je. Boleh lah semua macam tu. Okay. Baik. Ini ayatnya. Kenapa kita tadabbur? Baik. Jadi kita nak masuk sikit surah Yasin. Surah Yasin ayat yang ke berapa? Ayat yang ke 6. 6. Baik, ni saya padam . Ayat dia litunzira. Ya, litunzira qauman kaum ghafilun. Baik, jadi setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang kemuliaan Al-Quran itu sendiri dan Rasul yang membawa Quran iaitu Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah, dalam ayat yang pertama hingga kelima. Dan inilah jalan yang lurus. Dengan kedua-dua ni sumber tadi tu daripada Rasulullah yang bawa Quran tu, baginda lah yang menyampaikan manusia ni kepada jalan yang paling benar yang lurus. Sebagaimana ayat pertama Yasin, kemudian wal Quranil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah bijaksana dalam menyelesaikan segala permasalahan dunia ni. Quranlah jalan dia. Kemudian innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar termasuk dari kalangan para rasul yang Allah pernah utuskan sebelum ni. Ala siratul mustaqim, dan Allah jamin siapa saja yang ikut apa yang dibawa oleh rasul ni pasti berada di atas jalan yang lurus. Tanzilan azizir rahim, Allah angkat Al-Quran sebab dan bahkan Quran ni diturun dari siapa? Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi itu kita dah tadabbur sebelum ni. Dan kita masuk seterusnya. Jadi sekarang ni Allah cerita apa pula fungsi Quran. Apa pula fungsi Quran dan Rasulullah yang begitu bergegas dan bersungguh-sungguh sampaikan. Apa tujuan? Untuk apa? Jadi Allah sebut dalam ayat ni litunzira. Li ni apa? Li ni taklil. Taklil ni maknanya kerana apa? Jadi sebab tu kita terjemah apa? Supaya. Tujuan Quran ni turun, Allah bersumpah dengan dia, Allah kata aku yang beri Quran, nak kata apa? Supaya manusia hargai. Dan Allah nak jelaskan supaya apa? Supaya tunzira, engkau. Tunzira ni maknanya engkau, iaitu Nabi SAW.
dapat memberi peringatan. Dapat memberi peringatan. Qauman, kepada kaum. Jadi kalau dalam tafsir kaum ni maksudnya kaum di Mekah. Cuba tengok dalam surah 6 Al-An'am. Ayat yang ke-92 maksudnya. Ayat 92. Saya tulis. Surah 6 ayat 92, muka surat berapa? 139. 139. So nanti bila baca surah ni kait dengan ayat ni. Ni boleh masuk tengok ayat ni. Itulah dia tafsir Quran lebih Quran. Ini nama dia cross check. Kalau dalam buku, kalau dalam kan banyak undang-undang pun ada dia apa sistem ni, cross check ni untuk mengukuhkan maklumat. Jadi itulah Quran ni dah tadabbur. Ini menurut iaitu Ibnu Katsir punya yang menyebutkan juga benda ni. Baik, ini jumpa muka surat tadi 1739. Muka surat 139, jumpa Jadi kalau ada yang baru sikit tu dia ada tulis dan nombor surah senang sikit yang ada terjemahan 139 boleh insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Jadi wahadza kitabun, ini adalah sebuah kitab, yang ini Quran, yang kami telah menurunkannya penuh dengan kebaikan, keberkatan kitab ni. Dan kitab ni membenarkan kitab-kitab yang di hadapannya yang sebelumnya, kitab-kitab Allah yang sebelumnya pernah turun. Dan apa tujuannya? Dan supaya engkau, sama macam ayat ni, supaya engkau memberi ancaman, peringatan kepada siapa? Yang ni sebut kaum kan, umum. Tapi ni lebih khusus. Kat mana? Penduduk Qura. Apa tu maksud dia? Ummul Qura apa? Makkah. Sebab tu kat sana pun ada satu universiti, nama ni universiti apa? Ummul Qura University. Makkah lah. Ummul Qura maknanya ibu kota. Jadi ibu kota dunia bagi umat Islam apa? Makkah lah. Itulah tempat berpusatnya kita melakukan ibadah yang paling agung, iaitu haji. Jadi supaya engkau memberikan peringatan kepada penduduk yang situ. Sebab tu nak tunjukkan Quran ni dari situ, dan dia seterusnya apa? Wa man haulaha. Apa tu? Dan siapa saja di sekitarnya, diameter seterusnya sampailah seluruh dunia. Lepas tu lah Umar Khattab lepas tu apa? Dia duduk diam je ke kat Madinah, kat Mekah tu? Tak, lepas sampai mana? Mereka berdakwah, ada sampai ke China, sampai Abu Waqqas, semua sekali. Sebab ayatnya juga. Wa man haulaha, dan seluruh manusia di sekitarnya. Jadi dan seterusnya
wallazina yu'minuna bil akhirah. Ni Allah nak bagi tahu ni. Sebab apa? Rupanya ada juga kaum-kaum yang lain-lain walaupun dia tak kenal lagi ni, mereka dakwa mereka juga ada kepercayaan tentang dunia akhirat mereka masing-masing. Sebelumnya. Jadi kita dakwah tu dulu masing-masing dah ada dah pun. Saya pun ada juga. Kan? Kalau kita tanya kepada ni, mereka pun ada afterlife juga. Tapi bukan Islam pun. Tapi dia kata ada afterlife kan. Tapi Allah kata apa? Allah nak bagi tahu semua tu tak ada nilai. Kepercayaan kamu ya ada nanti hidup selepas ni, tapi kepercayaan itu salah. Sebab apa? Dia mesti ada asas. Sebab tu Allah kata, dan siapa saja dan orang-orang yang mereka beriman kepada akhirat, mereka dakwa, mereka percaya ada kehidupan lepas mati. Ya. Tapi apa jalannya? Yu'minu nabi. Macam mana kamu nak percaya kehidupan lepas mati kalau kamu tak ada asas? Asas dia apa? Kamu mesti beriman dengan kitab ini. Kitab ni yang cerita sebenarnya apa maksud akhirat. Di siapa nak faham akhirat, kat mana tempat dia? Al-Quran. Siapa yang dakwa beriman akhirat, kat mana sepatutnya letakkan kepercayaan dia? Al-Quran. Betul Allah kata, wallazina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bil Quran. Hi itu rujuk pada Quran. Dan siapa yang mendakwa beriman ke akhirat, mereka beriman dengan Quran. Macam mana cara beriman dengan Quran? Macam mana cara beriman dengan Quran? Tadabbur. Tadi kita baru bincang. Ya, itu bukti dia beriman. Dia sungguh-sungguh. Tengok macam mana. Dia habiskan masa kat situ kan. Kalau dia yakin benda ni, contohnya dia yakin yang ini ada apa? Ramai orang dia boleh beriman dengan dunia ni banyak. Sebab tu dia sanggup pergi. Dia beriman yang kalau dia dapat sini, buat pergi tempat ni, dan dia yakin benda ni, dia dapat kepuasan. Akhirnya apa? Dia pun sanggup panjat gunung walaupun tahu bahaya kan. Kadang-kadang berapa ramai orang mati kat Everest. Beku tu kan. Kenapa? Nak dapat capai kepuasan dia. Sebab itulah dia punya keyakinan dia. Oh, gini boleh. Tengok apa? Beku kat sana. Jadi dunia ni kadang-kadang telah pun memperdaya banyak manusia, akhirnya dia buat benda yang sia-sia. Kadang-kadang. Sedangkan yang ini kalau kita ikut dia sungguh-sungguh, kita gila-gila dengan dia. Tengok macam sahabat Nabi, kerana ni berhempas pula dengan ni, kita tak pernah akan rugi. Tapi ramai tak nak, walaupun free. Tapi yang lain kadang-kadang kena kos, kena bayar. Kan? Tapi, dia boleh labur semua. Tapi kadang-kadang nak faham ni sikit je, nak habiskan masa ni. Sedangkan ni pahala Allah sedang catat ni. Buka tengok ayat kita baca, dapat pahala tak? Dapat, tapi tak nak. Kan? Yang lain tu buat, tengok sungguh-sungguh, dapat pahala tak? Belum tentu lagi. Tapi ni Quran, kita tengok ni baca tadi, dapat pahala tak? Tapi ramai tak sungguh-sungguh nak buat. Itulah persoalan dia. Siapa yang beriman betul-betul, itulah dia. Ke akhirat. Jadi bukti orang tu beriman dengan akhirat sebenarnya apa? Kat mana dia punya jiwa dia? Di tempat ni, di Quran. Okay, jadi, dan sebab itu, apakah antaranya Allah kata dalam surah yang hujung lagi, wahum, apa dia? Ala solatihim yuhafizun, dan mereka memelihara, menjaga dia punya solat mereka, mereka jaga. Sebab apa? Kenapa Allah kaitkan solat dengan Quran tadi? Antara sebab itulah waktu terbaik Quran ni bila? Dalam solat. Dan Allah kaitkan solat dengan Quran ni adalah ketika solat, antaranya solat malam sendirian. Sebab itulah aplikasi Quran yang paling terbaik masa solat lah. Kenapa solat ni? Sebab solat kita tak boleh buat apa-apa. Fokus untuk Quran, bacaan Quran, solat lah. Kalau waktu lain kita boleh tengok yang lain kan. Jadi begitulah tujuannya. Sebab tu dalam surah 29. Kita buka surah 29. Ayat 29 ayat 45. Ayat 45. Muka surat tu kalau buka, dia belah kanan, bawah sekali. Muka surat 401 kan, di belah kanan, bawah sekali kan. Bawah sekali. Itulah maksud. Ayat tadi tu, Allah kata apa? Mereka yang dakwa beriman dengan Quran, mereka sungguh-sungguh beriman dengan Quran ni.
dan mereka jaga solat mereka, antaranya apa? Penghayatan solat dengan berkaitan dengan Quran tu. Sebab tu Allah sebut dalam ayat ni, surah 29 ayat 45 Nampak Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi perkataan apa tu? Utlu apa? Baca. Baca sebagaimana Quran itu diturunkan. Kemudian ikut apa yang dibaca tadi dengan bertindak dengan arahan-arahan yang dibaca tadi. Itulah tilawah. Tilawah ni maksudnya baca dengan jaga lafaz dia dan juga tidak menyeleweng maknanya dan ikut perintah daripada bacaan tadi. Itulah tilawah. Ada peringkat dia lah. Jadi bacalah sungguh-sungguh apa dia? Apa yang Allah wahyukan kepada engkau ni wahai Muhammad. Kemudian apa? Barulah waqimis solat. Inilah solat yang berkesan. Jadi kat sini ada apa? Ilmu kemudian amal. Ilmu qablal qaul wal amal. Solat yang paling berkesan adalah seseorang yang paling hayati solat dia apa? Seorang yang paling hayati Quran. Maka solat dia solat paling hebat sekali. Dengan bacaan dia tu boleh apa? Dia boleh terangsang dengan ayat dia baca itulah. Sebab tu para sahabat Nabi siapa antaranya? Ibnu Mas'ud. Tabi'in kan. Kadang-kadang dia baca satu ayat tu, dia ulang ayat tu je seseorang dia. Ulang balik ayat tu, ulang balik ayat tu sampai menangis. Dia rasa ayat tu. Satu ayat je. Tengok-tengok sampai rasa janggut dia, tengok-tengok dia nak subuh dah. Satu ayat je dia ulang. Bayangkan punyalah dia kan. Kita kadang-kadang ada manusia, apa yang dia boleh ulang banyak? Dia tak sedar pun dah beribu dah lagu kan. Lagu tu lagi dengar, lagu tu lagi dengar sampai hafal lirik kan. Dia perasan tak berapa ribu dah dia ulang. Begitulah manusia bila dah apa? Bila menyatu dengan satu benda tu. Jadi bila kita nak menyatu dengan ayat Quran ni bila? Kalau malas nak buka lagi, nak tengok lagi, tak dapat sesuatu macam mana? Ayat Quran boleh masuk agak-agak. Kita pun tak nak paksa. Sedangkan benda lain dulu susah. Tapi kita paksa dia, akhirnya kita pun rasa biasa. Kenapa tak dengan Quran kita buat macam tu? Susah ni, saya pun paksa. Allah akan mudahkan kita. Allah suka apa yang kita buat tu. Sebab ni bukan yang lain, kalam dia kan. Quran, bila nak buat? Sebab Allah tanya tadi tu. Jadi ni penting untuk kita sebab tu ni. Allah tegur kita, Allah kata apa kepada Rasulullah? Bacalah apa yang kamu, yang Allah wahyukan kepada kamu dalam Quran ni. Dan bawa dia pula dalam solat. Jadi tujuan kita ni, tadabbur ni juga, nanti ayat tadi kan. Malam ni solat, buka, baca je ayat tu. Afala yatadabbarunal Quran amala. Kan dah faham makna dia. Cuba hayati. Ya Allah, selama ni saya tak buat benda ni. Menangis dalam tu. Dan Allah ampunkan kita. Walaupun satu ayat tadi tu. Itulah tadabbur. Itulah yang kita nak kesan daripada tu. Jadi, sama dengan ayat ni Allah kata apa? Bacalah apa yang dia wahyukan kepada kau dan dirikan solat dengan hasil bacaan penghayatan tadi tu. Bawa ayat tu dalam solat tu. Bila macam ni seronok. Nanti imam baca pun, bila imam nak baca ayat ni, saya nak dengar ayat ni, best. Itu yang kita nak. Dan kemudian Allah kata apa? Kesan solat tadi. Kesan solat yang bermula dengan ilmu wahyu tadi tu kan, kefahaman Quran, baru dia bawa dalam solat. Apa kesan dia? Allah kata, inna solata. Solat inilah solat yang berkesan. Yang akan hanya ke solat tadi tu, dia pelihara pula orang tu sampai ke luar solat. Dia berhubungan maksudnya dalam keadaan Allah jaga dia. Sebab apa? First, dia punya pelajaran dalam tadi ayat tu telah memberi kesan kat dia. Itulah solat yang, solat macam inilah yang dapat cegah apa? Fahsyak dan mungkar. Inna solata, sesungguhnya solat yang macam ni. Ada alif lam tu, solat yang mana? Solat yang dimulai dengan kepahaman Quran yang benar tadi. Dan kamu bawa dalamnya ni lah, yang memberi pengaruh besar dalam jiwa orang ni lah, yang menyebabkan apa dia? Orang ni akhirnya terpelihara daripada perbuatan fahsyak dan mungkar. Dan hidup dia di luar solat,
dia besarkan benda lain kan dibesarkan Allah saja. Allah wala zikrullahi akbar. Hidup dia sentiasa apa? Sebab ayat Allah tersemat dalam jiwa dia kan. Mana mungkin dia boleh terpengaruh dengan mudah yang lain tu. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah tahu apa yang kamu, dalam keadaan dia yakin Allah sedang lihat dia. Jadi inilah tujuan Quran tu diturunkan kepada kaum ni. Kita berhenti sini ni. Kita berhenti sini dulu. Ayat 6 Kan boleh sambung kan ni? Nak azan saya terus berhentilah kot. Boleh tak apa. Kita sambung lepas azan. Sambung lagi sikit Jadi ingatlah ni kaum sini umum. Maknanya apa? Bila sebut kaum, tak kira kaum mana pun, bangsa Cina ke, Iban ke, Kadazan ke, siapa-siapa saja. Quran ni tujuannya untuk memberi peringatan kepada mana-mana saja kaum. Tapi bermula dari mana tadi? Ayat tadi 92 kita baca. Bermula daripada Ummul Qura dan tersebar daripada ke semua. Kaitan dengan ayat tadi. Okey. Dan sangat kait rapat solat dengan Quran tu. Baik. Sambung lepas azan insya-Allah. Sila. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allah Subhanahu wa taala sambung dia. Menyebutkan dalam ayat ni litunzira qauman. Jadi tujuan Quran tadi untuk memberi peringatan kepada mana-mana kaum yang memang daripada Ummul Qura, tapi untuk semua manusia. Dan apa tujuan yang besar lagi? Supaya mereka ni selamat daripada azab Allah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala dalam surah 17 ayat yang ke-16. Itu lagi ayat ni. Tujuan lagi adalah supaya Allah bebaskan manusia ni daripada kesesatan dan akhirnya mereka selamat saat bertemu dengan Allah. Dalam surah 17 ayat yang ke-16. Apa 15 bawah dia bawah ni sebelum 15. Mani dada. Okey. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Di hari ini Allah dengan rahmatnya, Allah pelihara Quran ni. Hari ini Quran ni dah 1400 tahun lalu lagi tak berubah sampai kita sama aja. Macam mana yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat dulu. Ini Allah yang jamin meliharanya. Atas tujuan apa? Supaya nanti tak akan ada hamba-hamba Allah yang kata nanti apa? Saat dia nanti nak diazab, dia boleh kata Allah zalim. Tak. Hidayah disampaikan semua dah. Rasul dah selesai dengan dia punya tugasan dia. Jadi tinggal kita sekarang ni untuk apa? Sambung apa yang dibawa oleh Rasulullah ni. Jadi sebab itu Allah kata dalam ayat ni, man ihtada, barang siapa yang ihtada. Ihtada ni apa? Mencari dan ikut petunjuk. Sungguh-sungguh dengan petunjuk ni dan dia ikut. Itu perkataan ihtada tu macam tu. Ihtada ni dia bila ada wazan macam ni dalam bahasa Arab
ihtada. Dia reflect. Wazan macam ni hasil daripada refleksi kepada usaha sebelumnya. Usaha sebelum dia barulah boleh keluar wazan ni. Sebelum dia apa? Dia usaha cari petunjuk dan bila dapat dia pegang sungguh-sungguh, nama dia ihtada. Tapi kalau orang tu tak buat apa-apa, dia tak akan pergi kat sini. Sebab itulah wazan macam ni contohnya kita berkata ijtima' kan? Ada perkataan ijtama'ah. Kenapa ijtima' ni dia guna wazan ijtama'ah? Kenapa tak kata jama' je? Jom kita kan, kami nak buat jamak bukan? Kami nak buat apa? Ijtima' apa? Perhimpunan. Kenapa guna wazan ni? Sebab nak himpunkan orang kena buat apa? Nak kena bagi invitation card lama, kena buat baru boleh semua kumpul sekali. Bukan mudah, ni bukan benda mudah. Kena buat banyak kerja. Kan? Macam tu juga. Ijtima' terhasil daripada ni. Sama dengan ihtada ni apa? Terhasil daripada usaha dia sungguh-sungguh ikut petunjuk. Allah kata apa? Dia dapatlah petunjuk. Itulah maksud ihtada. Jadi manih tada siapa yang sungguh-sungguh ikut petunjuk ni, fa inna ma yahtadi li nafsi, maka hal tersebut untuk diri dia, manfaat untuk dia sendiri. Wa man dhalla, dan siapa yang tak usaha, malas nak belajar Quran, tak nak ambil faham, apa dia? Wa man dhalla fa inna ma yadillu alaihi, siapa yang biarkan dia kerugian atas diri dia sendiri. Jadi Allah kata wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah orang yang memikul dosa akan pikul dosa orang lain, dosa masih dia sendiri. Dan wama kunna mu'azzibina, dan kami tidak akan mengazab mana-mana kaum hatta nab'asa rasula, sehinggalah kami hantar apa? Rasul, maksudnya orang yang memberi peringatan. Jadi kita juga Allah tak akan azab kita melainkan peringatan dah sampai. Jadi nanti kita berhadapan dengan Allah, kenapa kena azab? Ya, sebenarnya peringatan dah sampai dan tak ada seorang pun boleh beri alasan untuk apa? Nak kata Tuhan menjalimi saya, tak. Sebab itulah inilah dia surah Yasin ni kita baca ni, apa tujuan Quran ni, Rasul ni sampai pada kita hari ni yang kita baca Yasin wal Quranil Hakim, untuk memberi peringatan kepada kaum hari ni. Siapa? Kalau kat kita sekarang kaum apa? Melayu. Lah. Kalau kat Cina lah. Kalau kat sini Umur Arab lah. Semua. Yang mana? Ma'un ziro aba'uhum. Nanti kita sambung. Ma'un ziro aba'uhum. Apa dia? Contoh yang tak diberi peringatan dahulu. Boleh lah? Tunggulah lagi sebulan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Kita bertemu pada bulan akan datang. InsyaAllah. Okey. Sampai sini dulu. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khasatik. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.